Pepohon hijau menyegarkan suasana. Sebuah istana lama di puncak bukit. Deruan anginnya membawa sejarah silam. Pendukung agama menyampaikan seruan Rasul terakhir ke bumi Zaragoza. Hari ini, istana yang dulunya gagah berdiri, lambang keagungan pemerintahan Islam, hanya tinggal cebisan runtuhan sebagai monumen lama yang ditelan zaman. Buat iktibar generasi yang mahu menilai erti sejarah. Perjalanan ini terasa meletihkan. Hampir seluruh lebuh raya di Spanyol saya rentasi menjejaki laluan pejuang Islam yang tidak pernah mengenal erti keletihan. Hari ini mereka semakin dilupakan oleh generasi yang tidak tahu menilai sejarah sebagai satu pengajaran. Dari Valencia, saya menempuh perjalanan hampir 700 km melalui bandar Barcelona, menuju Zaragoza, bandar bersejarah, untuk melihat sendiri tinggalan umat Islam seperti yang tercatat dalam perkembangan tamadunnya. Zaragoza, bandar utama wilayah Aragon di utara Spanyol, terkenal sebagai bandar empat budaya, hasil tinggalan kuasa-kuasa yang pernah memerintah di sini. Kira-kira 19 tahun sebelum Masehi, ia dikenali sebagai Saragusta, sebenar nama Kaisar atau Maharaja Rom yang membukanya, Caesar Augustus. Pemerintahan Rom memberi kesan yang besar kepada masyarakat di sini. Budaya hidup serta prasarana yang dibina oleh mereka diwarisi oleh pemerintah Visigoth yang mengambil alih kuasa kemudiannya. Setelah kedatangan Islam pada tahun 714 Masehi, bandar ini bertukar nama kepada Saragusta atau Sorokusto dalam bahasa Arab. Di bawah payung pemerintahan masyarakat Islam yang dikenali sebagai orang Mur di kalangan penduduk tempatan, Zaragoza menikmati zaman kemuncaknya. Zaragoza hanya menjadi persinggahan sementara saya. Lebuh raya Spanyol sekali lagi saya susuri mencari sebuah bandar kecil di selatannya. Bandar ini dikatakan lebih dahulu menerima seruan wahyu ilahi sebelum terpancar ke Zaragoza. Gerakan yang dilakukan oleh Tariq bin Ziyad menyampaikan kalimah suci mendapat kejayaan. Langkahnya kemudian disusuli oleh Musa bin Nusair, Gubernur Afrika Utara di Kairouan. Pohon zaitun yang tumbuh subur di kiri kanan jalan membuktikan kehadiran pejuang Islam di sini. Ia adalah titik permulaan bagi saya membongkar lebih banyak tinggalan mereka yang sepi di telan zaman. Abdul Rahman Ad-Dakhil, pengasas kerajaan Umayyah di Spanyol, mengarahkan agar istananya di Cordova ditanam dengan pohon tamar dan zaitun. Bermula dari detik itu, bumi Spanyol ditumbuhi pepohon yang pernah disebut dalam Al-Quran. Tidak jauh dari ladang zaitun itu tersergam beberapa buah bangunan bersejarah. Gelaran Zaragoza, bandar bersama empat budaya, dapat dilihat di kawasan ini. Ia menjadi tumpuan penduduk tempatan dan pelancong luar untuk menilai seni bina tinggalan umat Islam, Rom, Yahudi dan Kristian. Menara La Zuda, bagian istana pemerintah Islam Zaragoza yang masih tinggal.
Bentuk menara ini hampir sama dengan menara kerajaan Aghlabiyah di Masjid Qairawan, Tunisia. Tetapi ia dipercayai terbina dalam kurun ke-11 Masehi ketika kerajaan Umayyah di Spanyol berpecah dan timbul kerajaan yang dikenali sebagai Muluk At-Tawaif. Dari seni bina tinggalan Islam itu, perhatian saya tertumpu kepada sebuah gereja tidak jauh dari menara La Zuda. Gereja Tarazona mempamerkan seni bina Mudikhar, gabungan seni bina Islam dan Kristian. Keharmonian hidup antara kedua-dua golongan berkenaan semasa pemerintahan Islam telah menghasilkan seni bina itu dan diwarisi generasi kemudiannya. Tembok Zaragoza, sebuah lagi budaya yang mewarnai kehidupan masyarakat di sini. Sewaktu pemerintahan Rom, kawasan ini adalah nadi kegiatan sosial mereka. Calatayud, pusat bandar lembah Halon, sebahagian daripada Zaragoza. Calatayud mempamerkan konsep bandar dalam taman yang dipelopori oleh pemerintah Islam sebelum ini. Dataran atau plaza di tengah bandar menjadi tumpuan golongan tua dan suri rumah untuk berehat bersama rakan atau anak kecil mereka. Kedai dan pejabat di Calatayud ditutup mulai jam 1 tengah hari hingga jam 5 atau 6 petang. Waktu rehat antara lepas solat zuhur hingga solat asar itu adalah pengaruh umat Islam dahulu yang kekal hingga hari ini. Calatayud terletak kira-kira 89 km ke selatan bandar Zaragoza. Ia muncul sebagai bandar kedua terpenting di wilayah ini. Melalui Fauzi, seorang rakyat Malaysia yang berkhidmat di Spanyol, saya dapat menyingkap apa yang tersirat di sebalik bangunan-bangunan ini. Gereja Saint Mary, gereja tua yang banyak mempamer seni bina Mudikhar, hasil karya umat Islam dan golongan Kristian. Ia adalah bekas sebuah masjid. Bahagian dindingnya masih kekal hingga hari ini. Apabila kuasa pemerintahan bertukar tangan, masjid yang tidak digunakan diambil alih fungsinya oleh pemerintah baru. Keheningan suasana perkampungan peladang Calatayud mengimbas pemandangan kediaman masyarakat Arab Timur Tengah. Kelihatan kandang kuda dibina di tepi bukit batu kapur. Kuda menjadi ternakan utama, sama ada untuk tujuan perlumbaan atau digunakan dalam persembahan matador. Hampir setiap rumah mempunyai taman yang ditanam dengan pokok tin. Pokok tin berasal dari tanah Arab. Generasi awal Calatayud menerima sinar Islam hasil usaha Gubernur Kerajaan Islam di Afrika Utara, Musa bin Nusair. Musa bersama 18,000 orang tenteranya telah bertemu dengan Tariq bin Ziyad membuka jalan ke Spanyol di Talavera, tidak jauh dari Calatayud pada tahun 713 Masehi. Mereka kemudiannya memasuki Guadalera, sempadan di wilayah Zaragoza, dan seterusnya Mara hingga ke Calatayud. Kira-kira setahun setelah hati penduduk di sini tersemai dengan benih keimanan, barulah Zaragoza menerima sinar Islam pada 714 Masehi. Qal'at al-Ayub atau Kota Al-Ayub tersergam di puncak sebuah bukit, tidak jauh dari perkampungan peladang Calatayud. Runtuhan binaan ini yang masih bertahan walau ditinggal sepi tanpa perhatian, asalnya sebuah istana milik pemerintah Islam Zaragoza bernama Ayub. Ia dipercayai terbina sekitar tahun 862 hingga 863 Masehi, kira-kira 150 tahun selepas kehadiran Musa bin Nusair. Pada ketika itu, kepimpinan kerajaan Umayyah Spanyol diterajui oleh Muhammad, anak kepada Abdul Rahman II. Era itu dikatakan permulaan bibit timbulnya krisis perpecahan dalam pemerintahan kerajaan Islam di Spanyol.
Istana ini, dahulunya pusat pentadbiran kerajaan Islam di Zaragoza, pernah dihuni oleh 5,000 orang dan terdapat beberapa buah masjid di sepanjang tembok batunya. Nama Calatayud diambil sempena nama istana ini. Sebelum kedatangan Islam, Calatayud dikenali sebagai Bilbilis. Nama itu diberi oleh pemerintah Rom dan bertahan hingga istana ini dibina. Sebutan asalnya ialah Qal'at al-Ayyub, tetapi telah bertukar kepada Calatayud disebabkan faktor masa dan dialek tempatan. Ketika berada di atas sebuah menaranya, saya terasa seolah-olah menguasai seluruh kawasan ini. Sesuai dengan kedudukannya di atas puncak bukit, ia dapat mengawal pergerakan di lembah Halon dan Hiloka yang terletak di kiri kanannya. Istana ini kemudiannya semakin meluas membentuk sebuah kota. Perluasan itu berlaku sekitar kurun ke-9 dan 11 Masehi. Keutuhan kota yang diasaskan oleh umat Islam ini turut dimanfaatkan oleh kuasa yang memerintah selepasnya. Hal ini terjadi apabila bahang bibit perpecahan di kalangan pemerintah Islam Spanyol semakin memuncak, bermula daripada pemerintahan Muhammad pertama, kemudian diikuti oleh 2 orang anaknya, Al-Munzir dan Abdullah. Mereka dikatakan lemah dalam pengurusan dan tamakkan harta. Golongan yang tidak puas hati bangun memberontak dan memisahkan diri daripada pemerintahan pusat di Cordova. Akibatnya, kesatuan umat Islam semakin longgar. Ini telah menyebabkan kerajaan Islam Zaragoza jatuh 374 tahun lebih awal sebelum berakhirnya pemerintahan Islam di Spanyol ke tangan Raja Aragon Alfonso pertama. Kota ini menerima nasib yang sama. Ia kemudian menjadi pusat pemerintahan dan kubu kuat Raja Aragon itu. Berbanding lembah Hiloka, lembah Halon lebih subur. Oleh itu ia menjadi tumpuan penduduk Calatayud untuk mendirikan kediaman mereka. Di celah-celah binaan rumah yang rapat, kelihatan bekas menara masjid. Akidah yang dibina oleh pemimpin ketika itu tidak kokoh seperti masjid-masjid yang dibina. Akibatnya, ia lenyap apabila penguasaan mereka berakhir di sini. Kesan runtuhan Istana Ayub mengajar saya arti hidup bersatu padu dan padah jika tidak berpegang kepada persaudaraan di dalam Islam. Di tengah-tengah kesibukan bandar berpenduduk lebih 800,000 orang ini, ada sebuah taman yang diwarisi sejak zaman berzaman. Taman ini sebenarnya sebahagian daripada kawasan istana yang berusia lebih 900 tahun. Ia dikatakan milik seorang pembesar Islam di Zaragoza yang terkenal dengan kecantikan bandarnya. Istana ini serta tamannya antara contoh kenyataan itu. Tersergam di sebuah kawasan 3 segi, ia terlindung daripada serangan musuh melalui 24 tempat pemerhati di sekeliling temboknya. Palacio de la Aljafiria atau Istana Al-Jafrin, tinggalan umat Islam yang masih bertahan di bumi Spanyol. Kekokohan istana yang dikawal rapi ini jelas tergambar pada tembok tebalnya. Ia dibuka kepada pelancong dari jam 10 hingga 6 petang. Pengunjung hanya dibenarkan untuk melihat 70% daripada keseluruhan kawasan istana ini. Beberapa bahagian lain adalah kawasan larangan. Namun saya bernasib baik kerana dibenarkan untuk berada seharian di sini serta membuat penggambaran di kawasan yang menjadi larangan. Abu Ja'far Al-Muqtadir adalah pemilik istana ini. Dia dikatakan memerintah dari tahun 1049 Masehi hingga 1081 Masehi. Sewaktu pemerintahannya, kerajaan Umayyah di Spanyol telah jatuh. Abu Ja'far sendiri wakil kepada kerajaan kecil atau disebut sebagai Muluk At-Tawaif yang memisahkan diri daripada pemerintahan kerajaan pusat di Cordova. Selepas pemerintahan Muluk Al-Tawaif, muncul kerajaan Al-Murabitun dan kemudian timbul kerajaan Al-Muwahidun.
Saya menuju sebuah pintu yang tertutup rapat di ruangan gelap dalam istana ini. Hati saya terpanggil untuk membongkar isinya. Rasa sayu menggigit perasaan apabila saya dapati ruangan sempit tidak berlampu ini asalnya sebuah musalla atau tempat sembahyang. Pemilik istana ini telah membina sebuah tempat sembahyang yang indah di sebalik tembok kukuh yang memagarinya. Tulisan khat serta ukiran pada bahagian dinding musalla ini masih terpelihara dengan baik. Kerajaan Muluk Al-Tawaif mempamerkan hasil seni bina yang lebih menarik berbanding seni bina zaman Kerajaan Umayyah. Lingkungan berbentuk bunga serta warna-warna yang digunakan adalah seni bina terunggul pada ketika itu. Hingga hari ini, ia dikagumi oleh jurubina tempatan dan luar negara kerana teknologi yang digunakan ketika itu. Walaupun Istana Al-Jafiriyah mengalami proses pembinaan semula selepas kejatuhan kerajaan Islam, namun keaslian ruangan ini masih dikekalkan. Pintu ini telah mendedahkan kepada saya tinggalan umat Islam yang bermakna ketika kesan peninggalan lain semakin tertutup oleh tirai masa di samping terbiar sepi tanpa perhatian. Hampir keseluruhan kawasan istana ini dipenuhi ukiran yang sama dengan ukiran di dalam ruangan sembahyangnya. Seni bina yang halus ini dipertahankan oleh Raja Aragon ketika memerintah Zaragoza. Seperti nasib istana di Calatayud, Istana Al-Jafiriyah juga menjadi tempat tinggal raja itu. Malah beberapa bahagian dalamannya diubah menjadi gereja. Istana ini terus diwarisi oleh pemegang takhta yang baru hinggalah ia diwartakan sebagai monumen kebangsaan pada tahun 1931. Sejak itu, istana ini diselenggarakan oleh jurubina berpengalaman dan ahli sejarah bagi mengekalkan keasliannya. Menjelang tahun 1985, istana yang diasaskan oleh pemerintah Islam ini menjadi tempat persidangan ahli parlimen wilayah Aragon. Sehingga hari ini, ia menjadi tempat persidangan dan berlangsungnya beberapa upacara rasmi wilayah itu. Istana Al-Jafiriyah terus berjuang untuk tetap teguh membawa sejarah kegemilangan umat Islam di sini suatu ketika dahulu. Suasana malam di Zaragoza kelihatan meriah bermandikan cahaya lampu tepian jalan. Di sebalik keindahan ini, ada fakta mengatakan Zaragoza adalah nadi pergerakan menjatuhkan kerajaan Islam di Spanyol. Perpecahan di kalangan pemerintah hingga wujudnya kerajaan berasingan adalah penyumbang besar kepada kelemahan umat Islam di sini. Kesempatan itu telah digunakan oleh pihak lawan. Bangunan ini membuktikan kenyataan itu. Kerajaan Aragon dan Kerajaan Castellin, kuasa besar yang bersengketa ketika Islam memerintah. Dipercayai di sinilah tempat berlangsungnya perkahwinan antara Raja Ferdinand dari Aragon dengan Ratu Isabella dari Castellin. Perkahwinan itu memberi tekanan kepada umat Islam agar berundur dari bumi Spanyol. Akhirnya, pada 1492, Spanyol terlepas daripada pemerintahan umat Islam. Hari ini, Zaragoza sekadar mengabadikan monumen bersejarah yang menjadi memori pahit kepada umat Islam.